Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hazrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Ramadan Mubarak. Selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan. Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan ini untuk kita berusaha menjadi individu insan yang lebih baik, bukan sahaja kepada orang di sekeliling kita, tapi juga baik dan terpuji di sisi pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan ini, saya yakin mereka yang mempunyai ADHD ini berhadapan dengan cabaran-cabaran yang tersendiri. Bagi saya, ini adalah Ramadan pertama saya sebagai seorang yang telah menerima diagnosis. Antara cabaran yang saya ingin kongsikan dalam perkongsian kita pada kali ini adalah berkenaan dengan kesukaran untuk mengambil stimulan pada waktu yang bersesuaian. Saya mengambil Concerta dan ini sudah masuk bulan yang ketiga. Kita tahu stimulan ini dia bukan menyembuhkan dan ADHD sendiri bukan penyakit. Stimulan ini seumpama cermin mata. Kalau kita tak pakai cermin mata, kita rabun dan bila kita pakai kita nampak clear dan bila kita cabut kita jadi rabun semula lah. Jadi Concerta itu ataupun stimulan-stimulan yang lain fungsinya adalah untuk support kita supaya kita boleh berfungsi dengan baik, dan apabila kesannya sudah tiada kerana dia sudah tidak ada lagi dalam sistem kita, dalam badan kita, maka kita akan kembalilah kepada keadaan asalnya. Saya ambil biasanya lebih kurang dalam pukul 8 pagi setiap hari sebelum saya keluar rumah menghantar anak-anak ke sekolah, dan ianya duduk dalam sistem kita ni lebih kurang dalam 12 jam. Jadi biasanya lebih kurang dalam pukul 7, 8 saya dapat rasakanlah yang saya beransur-ansur, kita kata wind down, nak kata penat sangat tu tak. Masuk dalam mood ke arah nak tidur. Lebih kurang dalam pukul 10 ke 11 ke, kalau saya nak tidur tu memang saya akan terus terlelap. Sesuatu nikmat barulah yang saya tak pernah rasa sebelum daripada ini, Alhamdulillah. Tapi kalau saya tahu yang pada hari-hari tertentu saya ada kelas di sebelah malam, ada program, ada mesyuarat, ataupun contohnya ada tetamu yang akan datang ke rumah pada sebelah malam, saya akan ambil Concerta tu lewat sedikit, mungkin lebih kurang dalam pukul 10 pagi, dan kemudian bolehlah saya berfungsi dengan baik, bersosial, fokus, belajar, berfikir, problem solving, sehinggalah ke akhir program, akhir aktiviti sebelum tidur. Tetapi di bulan Ramadan ini, paling lewat saya boleh mengambil Concerta saya ialah lebih kurang dalam pukul 5 pagi sekarang ni. Just sebelum masuk waktu subuh. Basically-nya, dia akan stay dalam sistem kita sehingga pukul 5 petang. Lebih kurang macam tu. Di hari yang pertama, saya merasa begitu letih pada sebelah petang itu, tapi mungkin keletihan itu berpunca daripada aktiviti yang terlampau banyak pada hari pertama tu. Misalnya hari tu saya drive pergi ke Dublin, beli bekalan ayam ya, bagi orang yang duduk di tempat macam dekat island ni. Bila kita nak dapatkan bekalan ayam halal tu, untuk kami di NACE ni kena travel ke Dublin, beli ayam, balik bekerja, kemudian ada mesyuarat, and then nak kena sediakan juadah berbuka puasa, kemudian kena buat persiapan kerana keesokan harinya, iaitu pada pagi Ahad, saya ada satu lagi program Ihya Ramadan dengan komuniti Malaysia dekat Jerman. Agak sibuk. Jadi pada pukul 5 pagi, 5 petang tu terasa nak tidur tapi tak boleh tidur lah sebab banyak kerja nak buat kan. Cabaran yang dapat dirasakan ialah di sebelah malam apabila kita nak bertarawih, terlupa rakaat tu menjadi-jadi balik. Jadi kena ada strategi tertentu. Saya ada kongsikan dekat social media bagaimana saya membaca di rakaat pertama daripada awal muka surat dan kemudian berhenti di tengah-tengah muka surat. Di rakaat kedua, saya sambung bacaan tu di tengah muka surat sampai ke hujung muka surat. Jadi saya tahulah kalau saya start baca tu di tengah-tengah muka surat, maknanya saya rakaat kedua. Dan macam-macam lagi strategi lain yang boleh sahabat-sahabat gunakan. Tapi semalam, hari yang kedua, kepenatan tu dah jadi lain macam sedikit. Isteri saya kata kena pertimbangkan juga, berkemungkinan ia disebabkan oleh pengambilan ubat saya bagi diabetes, mungkin hypoglycemic. Jadi isteri saya cadangkan supaya pada pukul 5 petang tu cek kandungan gula dalam darah. Kalau misalnya kita kena review semula sebab saya dah kehilangan berat badan agak banyak, tapi saya masih lagi makan ubat dengan dos yang sama sebelum saya mula mengurangkan berat badan dulu, tak review lagi dengan GP. Jadi bila penat semalam tu, dia jadi kalut balik.
accident, masa masak tu kemalangan, and then masa nak hidang tumpah dekat lantai. Macam-macam benda yang berlaku. Dan oleh kerana untuk diri saya, cabaran paling besar yang saya tak suka dengan ADHD saya ni adalah emotional dysregulation. Maka saya dapat rasakanlah ketika berbuka puasa tu, kalau anak ni merepek lah, yang mereka adalah benda-benda tak elok ke apa yang mereka buat yang saya geram tu, saya dapat rasakan feeling dulu yang lama dah boleh dikatakan hilang tu, easily triggered rasa nak marah. Jadi kena self talk banyak-banyak. Dan juga di awal pagi bila saya ambil konserta tu pada pukul 5 pagi, saya kena usaha untuk segera tidur semula lepas solat subuh semua, sebelum ubat tu kick in around 45 minutes selepas kita makan kan. Kerana kalau saya masih berjaga sejam selepas saya ambil ubat tu, susah nak tidur. Dan kalau tak tidur lepas subuh, maknanya malam tu akan tidur terlalu pendek, terlalu sedikit, which is not good. Benda-benda lain pula yang saya cuba lakukan ialah setiap hari saya akan masukkan jadual waktu solat, berbuka puasa ke dalam aplikasi Structured, supaya saya jelas nampak apa yang saya kena buat selepas ni. Sebenarnya termasuklah pukul 5 nak kena check blood sugar tu macam yang isteri saya cadangkan. Dan satu lagi strategi yang saya lakukan juga selepas menonton webinar kedua yang dianjurkan oleh University Malaysia baru-baru ini, panelis yang membentangkan baru-baru ini tu dia menggunakan botol air yang jelas nampak air kat dalam dia dan ada ditandakan 2 liter, pukul berapa, banyak mana yang kita dah minum, supaya saya dapat fokus dan pastikan di bulan Ramadan ini saya dapat maintain minum sekurang-kurangnya 2 liter setiap hari. Kalau difikirkan kepada aplikasi Structured dan juga botol air, begitu juga dengan aplikasi timer supaya visual nampak. Saya tak beli jam dia, tapi saya gunakan phone saja, percuma. Saya download aplikasi tu, jadi bila ada saya nak buat kerja sejam ataupun ada program Zoom ceramah online yang tempohnya 1 jam, saya akan gunakan timer tu untuk visualkan nampak berapa masa berbaki yang tinggal tak kat situ. So basically kombinasi semua strategi yang saya lakukan ini, dia punya sharing point dia ialah kita offload benda-benda yang working memory kita tak begitu efektif buat, kita visualkan dia. Ini yang banyak disarankan oleh Profesor Dr. Russell Barkley dan nampaknya benda tu banyak membantu. So itu adalah di antara strategi yang cuba saya gunakan untuk meningkatkan performance kita pada bulan Ramadan. Saya pasti sahabat-sahabat yang lain juga ada macam-macam pendekatan yang berbeza-beza. Namun apa yang penting ialah kita tidak mengalah akal positif, dan selain daripada ikhtiar-ikhtiar ni tadi, jangan kita lupa juga untuk banyakkan berdoa kepada Allah, Tuhan kita. Dia yang buat kita, dia yang berada di belakang semua yang terjadi ini, dan semua ini pasti hadir dengan hikmah-hikmah yang tertentu. So saya doakan semoga Ramadan kita terus berjalan dengan baik, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.